Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara-saudara sahabat di luar sana seiman dengan saya dirahmati Allah dan dilindungi dari segala wabak bahaya pada ketika ini, ya. Hari ini kita sambung sunnah yang berikutnya, iaitu semalam kita dah tahu apa yang patut kita buat sebaik saja kita bangun dari tidur. So, hari ini setelah kita melakukan sunnah mengusap muka dengan membaca zikir bangun tidur tu, kita seharusnya duduk sebentar, jangan terus bangun berdiri. Ini dari segi mediknya pun kita tak boleh terus bangun, duduk dan terus berdiri. Banyak kejadian yang di mana apabila a few second tu kita terus berdiri, banyak yang jadi pitam, jatuh di bilik air tu kerana kita tak sempat lagi, body system kita ni tak sempat lagi nak beritahu kepada otak yang barunya kita ni dah nak berdiri, kan. Itu dari segi mediknya lah. So lebih baik kita apabila bangun, kita usap wajah, membaca zikir bangun tidur semua itu supaya body kita alert lah, yang kita ni dah terjaga, dah bangun. Kemudian baru kita berjalan ke bilik air dan lakukan sunnah bagaimana kita nak memasuki bilik air sebagaimana yang sebelum ni telah saya terangkan. Okey. So seterusnya kita melakukan sunnah Nabi yang mungkin kebanyakan kita tak sedar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memesan kepada kita, ya. Apabila kita bangun pagi, janganlah kita terus mencelupkan kedua-dua tangan kita ini ke dalam bekas air. Sama ada dalam simpanan air kolah kita ataupun takungan-takungan air yang lain. Kerana baginda mengatakan sesungguhnya kamu tidak tahu di mana letaknya tangan kamu itu sewaktu kamu tidur. So bila kita bangun tidur masuk bilik air itu, kita hendaklah cuci tangan kita dahulu, basuh mensela celah-celah jari tangan kita, ya, dengan membaca bismillah. Seterusnya kita nak ambil uduk. Ambil uduk ni di antara salah satu sunnah yang banyak orang tinggalkan adalah kita melakukan istinsyaq dan istinsyar. Apa dia benda ini? Ya, istinsyaq adalah kita menghirup air ke dalam hidung dengan nafas, ya. Kita hirup air dan hidung dengan nafas, iaitu dengan satu cedukan air dengan tangan kita. Lalu kita mengeluarkannya kembali. Kita keluarkan dia dan hirup dari tangan kanan dan kita keluarkan, kita pegang hidung dengan tangan kiri. Ini yang kita namakan sebagai istinsyaq. Istinsyaq ni kalau kita tidak berpuasa, seeloknya kita menghirup dengan kuat sedikit supaya naik sikit ke tulang hidung kita tu. Sebabnya Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih bahawa sewaktu kita tidur sesungguhnya syaitan itu bermalam di dalam rongga-rongga lubang hidung kita ni, ya. Jadi bila kita bangun tidur, kita nak ambil uduk tu, disunahkan untuk kita melakukan istinsyaq ini dengan menyedut air itu sedikit kuat naik ke batang hidung kita, kecualilah dalam keadaan kita sedang berpuasa, kerana dibimbangi air itu nanti akan terlajak pula masuk ke kerongkongan kita, kan. Okey. So apabila kita melakukan istinsyaq ini dan istinsyar adalah kita hembus dengan tangan kiri tadi air yang masuk daripada hidung kita itu. Ya, sunnahnya kita melakukan dengan satu cedukan lah, dengan sekali cedukan tangan itu separuh kita masukkan tangan ke mulut untuk kumur dan sebahagian lagi dihirup melalui hidung. Okay. Rasulullah melakukan 3 kali dan ini merupakan pendapat daripada muttafaqun alaih, banyak ulama-ulama hadis yang bersepakat, ya, bersepakat dengan perbuatan melakukan menghirup air melalui hidung dan menghembuskannya dengan tangan kiri. Di dalam lafaz ini yang mana dikatakan secara sunnahnya baginda berkumur-kumur dan beristinsyaq, hendaklah dilakukan 3 kali, iaitu berkumur-kumur dan istinsyaq pada setiap kali saukan itu. Ini adalah daripada syarah Muslim, ya. Kalau kita lihat dalam Sunan At-Tirmizi juga ada menyatakan bagaimana tata cara melakukan istinsyaq ini, ya. Kemudian apabila kita telah melakukan istinsyaq dan kita terus mengambil wuduk sebagaimana biasa, ya, membaca bismillah dan sebagaimana yang kita biasa melakukannya. Dan apa yang nak saya tekankan di sini adalah apabila kita menyudahi, kita terakhir membasuh kaki kita. Kebanyakan daripada kita hanyalah
sepak-sepak air saja. Membuka air paip dan mensepak-sepak air. Sebenarnya itu tak betul ya, sebab baginda Rasul ada memberi amaran yang kuat, yang tegas, yang agak tegas, di mana apabila seorang sahabat mengambil wuduk dan baginda terlihat di buku lalinya kering, tumitnya kering, tidak terkena air, baginda menyuruh dia mengulangi wuduknya, dan baginda memberi ancaman yang keras bahawa kaki ataupun tumit yang tidak terkena air itu tempatnya adalah di neraka. Jadi pastikan kita membasuh kedua-dua mata kaki kita sewaktu kita mengambil wuduk. Ya. So pada saya ini benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita kena pastikan selepas ini bila kita nak ambil wuduk, mulakan dengan mencuci tangan, ya, kemudian melakukan istinsyak ini yang banyak orang melengahkannya, tidak mengambil berat tentangnya, sedangkan ia merupakan sunnah Nabi yang kalau kita melakukannya kita mendapat pahala yang besar. Dan kita kena ingat sesiapa yang melakukan sunnah Nabi, sesuatu sunnah yang telah lama ditinggalkan orang, dan kita menghidupkan kembali sunnah itu, sesungguhnya kita akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya syahid di sisi Allah. Itu satu ganjaran yang sangat besar yang Allah offer pada kita. Okey, so kesimpulannya hari ini insya-Allah kita dapat lagi mengetahui sunnah Rasulullah yang sangat simple, yang tidak berat pun untuk kita melakukannya, iaitu kita membasuh tangan sebelum kita mencelupkan tangan kita ke dalam bekas-bekas air. Kemudian kita melakukan istinsyak sewaktu kita mengambil wuduk dan memastikan kaki kita sewaktu kita mengambil wuduk, kita selakan jari-jari kaki kita dan pastikan mata air itu sampai sehingga ke mata kaki kita bila kita menyempurnakan sudut wuduk kita. Sebenarnya untuk mendapatkan solat yang khusyuk, dia bermula daripada mengambil wuduk yang sempurna. Semoga kita semua dapat beramal dengan sunnah Nabi yang sangat simple ini tetapi banyak sekali manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.